Buletin 1.30 Oktober bersama saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama hari ini, 24 beg mayat mangsa nahas Lion Air dibawa ke hospital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi mencari dan menyelamat oleh Badan Pencarian dan Pertolongan Indonesia Basarnas telah menemukan 24 mayat dipercayai penumpang pesawat Lion Air JT610. Perkara ini diumumkan Lion Air dalam satu kenyataan setelah mendapat pengesahan dari pasukan pencarian Basarnas. Mayat kemudiannya dibawa ke Hospital Polis Indonesia di Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses bedah siasat. Operasi pencarian 24 jam diteruskan masuk hari kedua sejak pesawat itu dilaporkan terhempas awal pagi semalam. Pencarian difokuskan di kawasan perairan Kerawang, Jawa Barat yang terletak 30 hingga 35 meter dari lokasi terakhir pesawat itu dikesan sebelum terputus hubungan. Sehingga kini bangkai pesawat berkenaan masih belum ditemui. 60 penyelam dikerahkan ke lokasi berkenaan. Pesawat yang membawa 189 penumpang itu dilaporkan terputus hubungan 13 minit selepas berlepas dari lapangan terbang Soekarno-Hatta dalam penerbangan ke Pangkal Pinang. Saya sangka itu bunyi guruh. Itu yang dikongsikan Dadang Hambali, salah seorang saksi yang berada di kawasan sekitar ketika pesawat Lion Air itu terhempas di perairan Kerawang, Jawa Barat. Tadi pas benar waktu ada suara pedas, saya mau lagi di luar di pinggir pantai. Cuma karena keadaannya gelap, mendung, ya saya jadi nggak menghiraukan tuh ya. Aja geludung gitu, mau hujan gitu. Cuman suaranya mau beda dari dulu, kencang itu. Wah. Pesawat berkenaan dipercayai terhempas di perairan Kerawang yang terletak antara 30 hingga 35 meter dari lokasi pesawat itu dikesan sebelum terputus hubungan. Difahamkan juruterbang sempat berhubung dengan menara kawalan dan meminta untuk berpatah balik ke lapangan terbang di Jakarta. Sebelumnya, pesawat dikatakan mengalami kerosakan teknikal di Denpasar, Bali. Bagaimanapun, Lion Air memaklumkan kerosakan itu telah diperbaiki mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan syarikat pembuatannya sebelum meneruskan perjalanan ke Jakarta. Pesawat Boeing 737 MAX 8 itu baru beroperasi selama 2 bulan sejak 15 Ogos lalu. Dalam perkembangan sama, pasukan pencarian berdepan beberapa kesulitan bagi mencari mangsa dan bangkai pesawat Lion Air di perairan Kerawang, Jawa Barat. Wartawan MNC TV Dewi Leba yang berada di pantai Tanjung Pakis, Kerawang melaporkan arus air laut cukup deras di kawasan dasar mengakibatkan air bercampur lumpur yang sekaligus mengganggu jarak pandangan penyelam. Menyukarkan lagi keadaan apabila sisa tumpahan minyak daripada pesawat turut mengerukkan air. Kita ke laporan Dewan Rakyat. Antara yang dibangkitkan isu jambatan bengkok, prospek ekspor minyak kelapa sawit serta siasatan penjualan tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Kita terus saja ke Parlimen bersama Hafiz Rosli. Silakan. Cadangan pembinaan jambatan bengkok masih diteliti sebelum kerajaan memutuskan sama ada mahu membina jambatan berkenaan. Menteri Kerja Raya Barubian berkata jambatan berkenaan bagi menggantikan Tambak Johor akan melibatkan kos tinggi, implikasi sosio-ekonomi dan politik serta hubungan antarabangsa. Ini adalah merupakan perkara dasar yang akan melibatkan kos yang tinggi serta implikasi sosioekonomi politik dan hubungan antarabangsa luar negara. Sehubungan itu, Kementerian Kerja Raya akan merujuk kepada Jemaah Menteri bagi mendapatkan pandangan dan nasihat mengenai hala 7 berkaitan dengan pelaksanaan projek tersebut. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wee Ka Siong mengenai justifikasi pembinaan jambatan bengkok. Jambatan bengkok atau jambatan indah sepanjang 1.4 km dicadangkan bagi menggantikan Tambak Johor yang digunakan sejak 1923. Projek berkenaan dibatalkan ketika era Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri pada tahun 2006.
Malaysia dan Indonesia akan merangka dasar menentang kempen anti minyak sawit yang dijalankan di negara Eropah. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata kerjasama itu diyakini boleh menjimatkan kos dari segi publicity dan strategi bagi melawan kempen berkenaan. Pihak kerajaan akan bekerjasama dengan pihak Indonesia dan juga negara-negara pengeluar minyak sawit untuk merangka dasar macam mana kita lawan balik yang kempen anti minyak sawit di Eropah dan juga negara-negara barat. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yi Li Wen, mengenai kerjasama bersama Indonesia bagi menangani kempen anti sawit. Menurut Teresa, satu mesyuarat akan diadakan pada 8 November depan bersama menteri sejawatnya dari Indonesia bagi membincangkan agenda berkenaan. Kementerian Wilayah akan memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung 97 transaksi tanah milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Menterinya Khalid Abdul Samad berkata hasil siasatan jawatan kuasa khas kementerian sebanyak 43 transaksi diteruskan, 14 transaksi dibatal, 15 transaksi dirunding semula, 20 transaksi diserah kepada SPRM dan 5 transaksi tidak mendapat kata putus. Semua hal ini kita serahkan kepada SPRM. So kita bantu SPRM dalam siasatan dia. Kementerian Wilayah Persekutuan akan terus memberi kerjasama dan kita yakin bahawa agensi-agensi yang bertanggungjawab akan mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya terdapat penyelewengan dan rasuah. Khalid menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai yang meminta Menteri Wilayah memperincikan bilangan tanah di Kuala Lumpur serta sama ada wujud unsur penyelewengan. Baik, dengan itu sekian laporan dari Parlimen. Salam hormat. Bertemu kembali, Malaysia Airports Holding Berhad MAHB akan membuat pelaburan dalam infrastruktur teknologi untuk menganalisis aliran runcit di premis lapangan terbangnya. Matlamat utama untuk memastikan para pelanggan mendapat manfaat daripada perkembangan e-dagang dan kumpulan itu mensasar 10% jualan e-dagang daripada keseluruhan pendapatan bukan aeronautika tahun ini. That is tweaked specifically for travel retail. So when we say we want to do e-commerce, it's not like we are competing with Lazada or Amazon. It is more towards focusing on the customers' convenience. Because for example, you might want to be able to do your purchases because before you arrive at the airport. And either collect it at the airport or collect it from on your way back. Terdahulu, Nazli memberi taklimat mengenai rancangan menjadikan 5 lapangan terbang antarabangsa kendaliannya sebagai lapangan terbang destinasi gaya hidup sekaligus meningkatkan pendapatan runcit kepada kumpulan itu. Lapangan terbang itu adalah lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, lapangan terbang antarabangsa Kuching, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Sebelum ini, kumpulan itu mengumumkan peruntukan RM30 juta bagi mengukuhkan inisiatif Digital 4.0 dengan keutamaan interaksi penumpang. Sebagai persiapan kerana industri penerbangan global akan mengalami perkembangan sekurang-kurangnya 3 kali ganda dalam tempoh 10 tahun akan datang. Nano Malaysia Berhad yakin Pelan Tindakan Grafin Kebangsaan 2020 NGAP 2020 berpotensi menyumbang pendapatan negara kasar melebihi RM20 bilion dan mewujudkan 9,000 peluang pekerjaan baru. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Rizal Khairi Ahmad, nilai itu mampu dicapai dan menerusi sokongan dan perkembangan revolusi industri 4.0 khususnya membabitkan peningkatan produktiviti dan perkhidmatan dalam aktiviti grafin. Ketika ini nilai potensi industri grafin ialah RM2.8 bilion. The graphene application in electronics, the growth in sensors, because Industry 4.0 is all about connected cyber-physical system. So the sensors must sense data, it must be connected, transmit via communication. All is supported by graphene innovation. So we are looking forward to that. And with that, he will expedite, speed up or accelerate the revenue targets
in terms of achieving that. Terdahulu berlangsung Majlis Pembukaan Grafin Malaysia 2018. Pelan tindakan grafin mengadakan 5 bidang utama, antaranya penyelidikan dan pembangunan berskala besar dalam industri kesihatan, tenaga, keselamatan dan aero angkasa. Ketika ini, inovasi grafin digunakan dalam produk anod bateri lithium-ion, bahan penambah getah, dawat konduksi dan bahan penambah plastik. Seorang pegawai imigresen dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas 2 dakwaan meminta dan menerima rasuah 6 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Nazri Muhammad, 48 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Kamaruddin Kamsun. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta rasuah berjumlah RM70,000 daripada seorang pengusaha feri sebagai dorongan agar tidak mengganggu perniagaannya. Perbuatan itu dilakukan pada 28 Januari 2012. Bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa menerima rasuah berjumlah RM23,000 daripada individu yang sama pada 31 Januari 2012. Pendakwaan kes di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 3 Disember depan. Pegawai kanan polis bergelar datuk yang diberiman selama 5 hari bagi membantu siasatan kes rasuah berjumlah RM100,000 dibebaskan dengan jaminan oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Magistrate Yohan Tan Yin Ying membenarkan pegawai polis berkenaan dibebaskan dengan jaminan RM5,000 bersama seorang penjamin. Pegawai polis berpangkat Senior Assistant Commissioner berusia 56 tahun sebelum ini diberiman selama 5 hari bermula Jumaat lalu untuk disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Beliau yang pernah memegang jawatan pengarah sebuah jabatan PDRM disyaki telah meminta dan menerima wang rasuah antara Ogos 2017 hingga Ogos lalu sebagai dorongan tidak mengambil tindakan terhadap seorang anggota polis berpangkat korporal yang mengambil upah dalam urusan pengurangan saman dan kesalahan trafik. SPRM menahan pegawai berkenaan jam 7.10 malam Khamis lalu ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuantan atas dakwaan membuat penyambungan bekalan air secara tidak sah dengan niat mencuri air dari pengurusan air Pahang Pipe 2 tahun lalu. Tertuduh M. Raja Gopal dan isterinya R. Sumati mengaku tidak bersalah. Mengikut fakta kes, 2 rakan kongsi bengkel jentera berat itu didapati membuat penyambungan bekalan air tanpa kebenaran ke paip perkhidmatan pada 1 tertiang meter sebuah premis kosong yang akaun bekalan airnya telah ditutup. Premis berkenaan didapati menjalankan kerja-kerja pembaikan jentera berat dan turut dijadikan tempat tinggal pekerja bengkel berkenaan. Mengikut fakta kes, mereka melakukan perbuatan itu selama 91 hari antara 1 Mac hingga 30 Mei 2016 di sebuah tapak kosong di Bandar Indra Mahkota Kuantan. Kes terbongkar selepas serbuan dan pemeriksaan dilakukan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN di premis berkenaan susulan aduan oleh Pipe. Perbuatan itu menyebabkan kerugian berjumlah lebih RM5,000 kepada pihak Pipe. Pertuduhan dilakukan di bawah Seksyen 123(1) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Kes dikendalikan Pendakwa Raya SPAN Muhammad Helmi Razlan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim Siti Aminah Ghazali meletakkan sebutan semula kes pada 5 Disember depan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan beliau tidak membuat sebarang perjanjian berunsur wang dengan pemimpin UMNO supaya mereka menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Sambil menyifatkan ada pemimpin UMNO adalah penjenayah, Perdana Menteri berkata jika ada pihak yang mendakwa mempunyai bukti Kerajaan Pakatan Harapan merasuah mereka, beliau mengalu-alukan untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa. But so far we have not asked for money. Indeed, we have stipulated that the condition for joining UMNO is for them to leave. Condition for them to join Bersatu is for them to leave UMNO, become independent for a period of time, and then apply to become a member of our party. It's not going to be easy. For example,
Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan ucap tama dan merasmikan sidang kemuncak anti rasuah 2018 dan takbir urus yang baik dan integriti bagi pertumbuhan ekonomi mampan di ibu negara. Katanya Ahli Parlimen Jelly Datuk Seri Mustafa Mohamad menjadi Ahli Parlimen bebas buat sementara waktu sebelum permohonannya diluluskan bersatu. Tiada rundingan bawah meja dilakukan kerana ia adalah perbuatan jenayah. Datuk Seri Mustafa yang juga bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyerahkan borang keahlian bersatu malam Jumaat lalu. Dalam mempromosi gaya hidup aktif kepada rakyat Malaysia, kempen kesihatan Get Active Fest oleh Watson kali kedua baru-baru ini menyediakan pelbagai aktiviti termasuk bengkel kesihatan, kecantikan dan kecergasan. Dalam penganjuran kali pertama tahun lalu, Get Active Fest menarik lebih 10,000 pengunjung. Aktiviti yang dijalankan termasuk tunggangan belon udara panas, pendakian dinding, taman permainan kembung gergasi, demo memasak oleh pakar trak makanan, aktiviti bazar sepanjang hari sebelum berakhir dengan senaman Zumba Move Your Body. Festival ini berlangsung pada 27 September lalu, bermula jam 6 pagi hingga 11 malam. Okay, I have this dude. Thank you. Okay. There you go. So, ladies and gentlemen, if you hear... Program Fulbright English Teaching Assistant ETA 2018 telah memanfaatkan hampir 20,000 pelajar sekolah menengah di 9 buah negeri terpilih di seluruh negara. Sepanjang tahun ini juga, banyak pencapaian memberangsangkan membabitkan penguasaan bahasa Inggeris. Dan yang paling dibanggakan, 2 pelajar ditawarkan beasiswa program Kennedy Lugar YES bagi melanjutkan pelajaran di Amerika Syarikat. Menurut Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Kamala Shirin Lakdir, sebanyak 210 kem bahasa Inggeris melibatkan lebih 12,000 pelajar berjaya dilaksanakan, meliputi aspek pengucapan awam, kesukarelawan dan sukan. I think is our goal to inspire and to make students think about new ways of using English to make their lives and their communities better. We also have a very strong commitment that we've done this program together for 12 years, the United States and Malaysia. Bagi Kementerian Pendidikan, program ETA banyak memanfaatkan pelajar luar bandar khususnya daripada aspek kemahiran berkomunikasi. Kalau kita nak bantu murid-murid pelajar-pelajar kita untuk menguasai sesuatu mata pelajaran, terutamanya bahasa, kita boleh guna cara yang cukup kreatif. Tak semestinya budak-budak kita, murid-murid pelajar-pelajar kita perlu duduk dalam bilik darjah untuk baca buku teks sahaja. Saya rasa kaedah yang kreatif, kaedah yang begitu seronok ini akan yang memupuk minat pelajar-pelajar kita untuk menguasai sesuatu bahasa. Pendekatan kreatif diterapkan oleh semua 100 peserta ETA dari negara Uncle Sam di sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Ini termasuklah Courtney Hill yang ditugaskan di SMK Luak Miri Sarawak. Antara pelajarnya golongan istimewa. So I do a lot of visual-based learning. That's just a way I learn really good too, and I feel like it's a good way, effective way in the classroom. So movies, short documentaries, pictures, different things that they can visually see and they can visually look at and can interact with as well, and then that will allow us to have conversations or to do different activities such as drawing or like. Ini antara hasil program ETA. I've learned a lot. Thank you for all the laughs and the memories that we shared. We will never be forgotten. ETA helps me a lot in understand English, in help me in speaking English better, in pronounce English words, and even writing. Setelah 10 bulan bertugas, kesemua ETA diraikan di dalam majlis sambutan penutup ETA 2018 di Ibu Negara.